Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid Qaryah Kampung Sawah Songgala, para asatizah, para hadirin hadirat jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat keafiatan kepada kita semua, di samping nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita terus diberi hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu, di mana terakhir kita membicarakan tentang bagaimana cara ataupun keadaan syaitan menggoda anak Adam, di mana dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 16 dan 17 menceritakan kepada kita surah A'raf, bagaimana iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada melaksanakan ataupun menjalani mengikuti jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari arah hadapan mereka serta dari arah belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini merupakan iqrar iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iblis akan menyesatkan anak Adam. Sesungguhnya kerana iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana penentangannya kepada Allah dengan pengusiran dan penghalauan dirinya daripada syurga, maka lahirlah perasaan hasad, dengki kepada Adam alaihissalam, yang mana Adam AS masih duduk stay dalam syurga. Kerana itu dia minta kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan dan memusnahkan anak cucu Adam. Jadi inilah musuh kita yang jelas dan nyata, yang senantiasa mendatangkan perasaan was-was, ajakan untuk buat dosa, semua datang daripada iblis dan syaitan. Jadi bukan senang untuk kita melawan godaan iblis dan syaitan kalau tak betul-betul kita menumpukan tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus. Dalam suratul Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi atas sebab itulah maka kita tak putus berdoa
pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diganggu oleh hasutan syaitan, iblis yang senantiasa menggoda kita supaya kita lalai, supaya kita alpa, supaya kita leka, dan seterusnya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan dosa sikit demi sikit, sikit demi sikit, menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita jauh dengan Allah, kita jauh daripada rahmat, jauh daripada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita bimbang. Kita bimbang keadaan ini akan berlarutan hinggalah kita tak sedar kita telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, kamu telah dilupakan, kamu telah dialpakan, kamu telah dilalaikan dengan satu sifat bermegah-megah, berlumba-lumba untuk memperolehi kenikmatan dunia yang berupa pangkat, harta, jawatan, kedudukan, banyak pengikut dan seumpamanya. Jadi kelalaian itu menyebabkan lupa Allah Subhanahu wa taala, lupa tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar-sedar telah pun dijemput oleh Allah dalam keadaan lalai, leka, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita berada di para 10 berkaitan dengan nasihat agama, di mana sebahagian daripada ahli zuhud di kalangan ulama-ulama sufi ada menyebutkan dengan ungkapan man aznaba dzamba wa huwa yadhhak fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhhak. Maknanya, barang siapa berbuat dosa sambil ketawa, maknanya nak menunjukkan tentang megah, rasa megah dengan dosa yang dia buat, rasa bangga dengan dosa yang dia buat dosa sambil terbahak-bahak ketawa, maka nanti Allah akan campakkan dia ke dalam neraka dalam keadaan nanti dia menangis meraung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menangis ketika dia melakukan ketaatan, mengenangkan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang lampau, maka nanti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan dia ketawa. Jadi ahli zuhud ni merupakan golongan yang tidak menghiraukan dunia, tak peduli sangat dunia ni, sebab dia nampak akhirat. Dunia ni ambil sekadarnya, dunia ni ambil sekadarnya, pakai sekadarnya, makan sekadarnya, tempat tinggal sekadarnya. Jadi dia tak peduli sangat. Kalau pakai tu mungkin tak macam kita, tak macam saya, pilih yang berjenama, pilih yang hebat contoh. Jadi orang zuhud dia tak gitu, dia janji boleh pakai. Namun ukuran zuhud pada mata manusia ni mungkin tak tepat. Yang tepatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ukur zahir seseorang lalu kita kata dia zuhud. Mungkin boleh, tapi ketepatan tu belum tentu. Kerana manusia, kita tak tahu, kita hanya boleh pandang zahir, tetapi batin Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Oleh kerana itulah bentuk, cara pakai, penampilan, jadi kita tak boleh nak ukur. Tak boleh nak ukur. Kadang-kadang orang yang tak kita sangka-sangka itulah yang paling zuhud.
yang mungkin dia hanya nampak akhirat berbanding dunia. Tapi tentunya orang-orang yang zuhud, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tak akan melakukan maksiat sama sekali. Ya. Mereka tak melakukan maksiat secara terang-terangan. Kerana jika melakukan maksiat secara terang-terangan, bagaimana kita nak mengatakan dia seorang sufi? Bagaimana kita nak mengatakan dia seorang yang zuhud? Sedangkan perbuatan zahirnya bertentangan dengan syariat. Jadi mana-mana amalan, apa-apa amalan yang dia dakwa sebagai amalan-amalan sufi, amalan-amalan tarekat, namun ada yang bertentangan dengan syariat, maka tak boleh kita nak pakai. Dia mesti selari dan seiring dengan syariat. Jadi orang-orang tasawuf ni, ahli-ahli sufi ini, mereka mengambil dunia ni sekadar keperluan yang sederhana. Jadi maksud kenyataan yang kita sebutkan tadi, yang menceritakan tentang buat dosa sambil ketawa dan melakukan ketaatan dalam keadaan menangis ni tadi, menyatakan, ni perincian dia, barang siapa berbuat satu dosa dengan ketawa, yakni menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosanya, ataupun maksiat yang dia lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia nanti ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Semestinya dia bersedih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala nanti akan ampunkan dosanya. Dan barang siapa yang taat sambil menangis, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan masuk syurga dengan penuh perasaan gembira. Jadi orang yang seperti ini sekaligus dia telah memiliki dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan sebab dia melakukan ketaatan. Yang kedua, kebaikan disebabkan dia menyesal terhadap dosa yang telah dia lakukan. Jadi secara umumnya, kenyataan ini walaupun dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis Nabi SAW, dia hanya kata-kata orang-orang hebat, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mungkin tarafnya wali. Jadi kata-kata mereka, ungkapan yang keluar daripada mulut-mulut mereka merupakan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmah, yang logik pada akal dan bertepatan dengan syarak. Memanglah siapa buat dosa dalam keadaan yang berbangga-bangga, ketawa terbahak-bahak, nanti tahulah akan dimasukkan ke dalam neraka Allah dalam keadaan dia meraung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang di dunia melakukan ketaatan dengan penuh khusyuk, tawaddu', menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan dia senyum ketawa. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang kedua, golongan yang di dunia melakukan ketaatan dengan penuh khusyuk. Bila sebut menangis ni khusyuk lah. Melakukan amalan dengan penuh kesungguhan, penuh penghayatan. Jadi inilah yang dikehendaki oleh agama. Sebagaimana yang disebut dalam Quran, dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin yang berjaya itu dikaitkan dengan mereka yang khusyuk dalam salat, penuh penghayatan. Kalau tak penghayatan, bagaimana sampai nak mengalirkan air mata? Inilah salat yang berkualiti, salat yang membawa seorang mukmin itu berjaya. Salat yang menyebabkan seorang mukmin itu rasa tenang, lapang dan bahagia dalam kehidupan. Jadi kebahagiaan
ketenangan, kelapangan itu menyebabkan kita berjaya dalam hidup kita pada hari ini. Sebaliknya kalau kita tak lapang, tak tenang, berserabut kepala, jadi itu maknanya kita tidak berjaya pada hari ini. Jadi itu untuk memperoleh kejayaan itu, maka kita kena sempurnakan hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Dengan penuh khusyuk dan tawaduk, barulah lahir rasa kepuasan beribadah, menyebabkan kita akan tenang, lapang dan bahagia dalam kehidupan. Dan seterusnya, sebahagian daripada ahli hikam ataupun ahli hikmah menyatakan dengan kata-kata la tahqiru dhunub as-sighar fa innaha tatasha'abu minha adh-dhunubul kibar. Maknanya janganlah meremehkan dosa-dosa kecil, kerana disitulah akan bercambah, disitulah akan bercabang, disitulah akan bersemi dosa-dosa besar. Jadi kadang-kadang kemurkaan Allah ni timbul kerana dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang kita rasakan tak ada apa, ni dosa kecil tak ada apa pun. Tapi dalam ilmu tasawuf, seakan-akan tak ada pemisahan di antara dosa kecil dan juga dosa besar. Apa-apa dosa yang dilakukan secara berterusan tanpa sebarang rasa salah, tanpa rasa sebarang keinsapan, walaupun dia kecil, maka ia akan menjadi dosa besar kalau dibuat secara berterusan. Ini bahaya dosa kecil yang kita pandang ringan, tapi lama-lama dia akan jadi besar. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ampunkan dosa-dosa hamba-Nya, dengan syarat hamba-Nya itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Sekalipun dosa itu besar, melainkan dosa syirik yang telah ditetapkan dalam Quran sebagai dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah orang tu berhenti terus daripada perbuatan syiriknya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, tak sempat taubat, maka tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Ini bahaya dosa syirik. Dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai cara. Jadi perkara ini telah pun dibuktikan dengan satu hadis sahih yang menceritakan tentang seorang yang telah membunuh 100 orang dan akhirnya taubatnya diterima setelah mana dia sedar dan dia benar-benar insaf, walaupun dia mati dalam keadaan belum lagi melakukan amal soleh. Nanti kita akan sebutkan sepintas lalu kisah yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, kisah seorang yang telah membunuh 100 orang. 100 orang bunuh, tak sempat nak buat baik, tapi dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mensai sungguh-sungguh dan bertaubat sungguh-sungguh. Baik. Seterusnya Nabi SAW bersabda, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Maknanya dosa kecil tidaklah dipandang remeh jika terus menerus dilakukan, dan dosa besar tidak disifatkan berbahaya jika disertai dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bererti bahawa tak apa buat dosa besar, Allah pun tak. Nak menceritakan di sini betapa dosa kecil tak boleh buat secara berterusan. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni ada kalanya kita time iman lemah. Ada kata pepatah, bukan hadis, iman ni yazid wa yanqus. Iman ni dia sifat dia kadang-kadang
naik, kadang-kadang menurun. Time dia turun tu, harap-harap tak sampai melakukan dosa besar. Tapi kalau silap gaya, terjerumus melakukan dosa besar, na'udzubillah min zalik, tetap kita ni berpeluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan keterlanjuran. Tapi cara buat dosa tu, cara buat dosa tu bagaimana? Terlanjur ke ataupun seronok buat dosa, berbangga-bangga, bermegah-megah? Sebab itulah kalau kita pernah buat dosa silap, jangan kita duk cerita dah dalam keadaan nak menunjukkan yang kita ni hebat pada waktu dulu. Tak payah ceritalah benda-benda yang dosa-dosa lama kepada orang lain. Baik, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk dan terus menimbun sehinggalah dia jadi dosa besar. Dengan adanya kehendak untuk melakukan terus-menerus, berarti sesuatu dosa telah membesar. Kerana niat melakukan maksiat itu merupakan perbuatan maksiat tersendiri. Ada keinginan dan niat untuk melakukan maksiat itu, jadi itulah merupakan dinyatakan bahawa maksiat yang tersendiri, dan dianggap sebagai nak buat dosa dah, dan dianggap sebagai dosa dah. Ni menurut perspektif tasawuf. Dan dosa besar tidak dipandang besar jika disertai dengan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serta-merta tanpa melengahkan masa. Maksudnya kena terus bertaubat kepada Allah, dan ada syarat-syaratnya. Ini kerana taubat akan menghapus kesalahan, walaupun kesalahan itu sebesar mana sekalipun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami daripada Ibnu Abbas dengan susunan mendahulukan kalimah akhir daripada kalimah awal. Jadi daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi menjelaskan kepada kita bahawa Islam menganjurkan kita supaya sentiasa memperbanyakkan istighfar, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lepas salat kita diajar untuk istighfar. Astaghfirullahal azim. Wa tubu ila Allah mi'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, firman Allah. Taubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu memperoleh kemenangan, kejayaan. Jadi kejayaan ini dikaitkan kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka yang bertaubat artinya dia bersih daripada dosa yang melayakkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan yang hakiki bagi orang Islam tak bukan kejayaan di hari akhirat, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang sebenar. Namun kejayaan yang kita perolehi di dunia ini kejayaan-kejayaan yang tidak kekal, ya. Kita berjaya dalam pelajaran, jaya dalam pekerjaan, tapi kejayaan yang hanya sekadar itu, tapi dia bukan yang hakiki. Yang hakiki adalah kejayaan buat selama-lamanya, iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. At-taibu habibullah wat-taibu min dhanbi kaman la dhanbalah. Maknanya orang-orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Orang-orang yang bertaubat dari suatu dosa bagai orang yang tiada mempunyai dosa lagi. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita senantiasa kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita boleh menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh umat Islam telah bertaubat, maknanya mereka nanti boleh ataupun mereka telah dianggap menjadi wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menjadi kekasih Allah, orang menjadi waliullah ini akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduk dia
gerak langkah dia, hatta hati dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah ke tempat-tempat yang baik, buat benda-benda yang baik, fikir benda-benda yang baik, lihat benda-benda yang baik. Jadi itu tanda bahawa kita telah menjadi kekasih Allah ataupun telah menjadi waliullah. Ada dalam satu hadis qudsi yang menceritakan perkara itu, yang telah kita sebut sebelum ni, betapa orang yang hampir dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah di kalangan kekasihnya, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat mereka ini, keadaan mereka ini ialah mereka komitmen melakukan ketaatan dengan mengutamakan kefarduan, mengutamakan perkara-perkara wajib dalam agama, diikuti dengan perkara-perkara sunat, hinggalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia dicintai oleh Allah, maka Allah akan bersama-samanya, baik di mana saja dia berada. Dipelihara seluruh tindak tanduk gerak gerinya, langkah perjalanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, adakah kita ni terdiri di kalangan orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Taubat tapi dia tak apa nak jadi. Bila dia kembali kepada jumpa kawan-kawan dia kembali kepada tabiat yang asal, tabiat ataupun dosa-dosa yang lama, kembali melakukan dosa-dosa yang lama. Jadi adakah kita selalu peduli dan ambil tahu terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku di sekeliling kita? Jadi inilah merupakan jihad yang paling utama, iaitu jihad untuk perangi nafsu dan syaitan yang membelenggu umat Islam daripada bertaubat, dari menjalankan ketaatan, menyekat kemungkaran, dan dalam had-had tertentu lari ke medan perang untuk meraih syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan maksiat ni menyebabkan dunia ni akan jadi porak-poranda. Jadi orang yang tak tahu dosa pahala ni, dia ni lah yang merupakan perosak kepada masyarakat. Berlakunya pengkhianatan, berlakunya pembunuhan, berlakunya bagai-bagai perkara mungkar dalam dunia ni, keberjadahan dalam dunia disebabkan orang-orang yang melakukan dosa maksiat. Dia tak peduli dah dosa pahala, dia fikir keuntungannya semata-mata, ya. Dia fikir keuntungan dunianya semata-mata, tidak memperdulikan hal orang lain, tak peduli halal haram. Ya, inilah punca dunia ni rosak, sebab manusia tak ikut sistem, manusia tak ikut peraturan agama, manusia tak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran itu tujuannya untuk memandu manusia supaya hidup dalam keadaan yang bersistem, hidup dalam keadaan yang berperaturan di muka bumi ini, supaya tak timbul kepincangan dalam masyarakat. Tapi bila mana manusia langgar perkara ni, jadi berlakulah apa yang berlaku sekarang, pertembungan di antara dosa dan kita katakan pahala. Dia tembung antara dua tu. Jadi dengan taubatlah membolehkan semua orang Islam akan kembali ke pangkuan agama, dan dia nanti akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Antara syaratnya iaitu tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sesungguhnya dialah yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar. Jadi jangan sedih dengan dosa-dosa yang lalu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Buruk mana kita pun, kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah. Allah tahu apa yang tersirat dalam hati dan jiwa kita. Jadi kita akan cerita sikit berkaitan dengan kisah seorang yang telah membunuh 99 orang, yang menanyakan kepada seorang rahib, seorang pendeta berbangsa Israel, sama ada dosa dia bunuh 99 orang tu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tak. Lalu rahib ni bagi tahu, tidak, dosa kamu tak akan diampunkan oleh Allah. Ini dia dah bunuh 99 orang. Maka bila mana rahib ni cakap sebegitu, maka rahib itu pun dibunuhnya. Maka sebab itulah dia dikira telah membunuh 100 orang. Saya 99. Tapi bila mana jumpa rahib, pendeta beritahu, rahib beritahu, dosa kamu tak diampunkan. Dengan rahib tu dia bunuh sekali, maka genaplah 100. Selanjutnya dia tanya pula soalan yang sama kepada seorang yang alim lagi soleh. Dan yang alim lagi soleh ini nasihatkan agar dia bertaubat dengan cara dia pergi ke satu tempat, pergi ke satu kampung yang mana penduduknya ramai di kalangan orang-orang yang baik. Kampung tu mau orang baik-baik. Jadi kalau kamu nak taubat, pergilah ke kampung tu, berhijrahlah ke tempat-tempat yang baik, orangnya baik-baik, ahli ibadah. Jadi sebelum sampai ke tempat tujuan, lelaki tersebut telah pun meninggal dunia. Tak ada nak sampai, dia meninggal dunia. Dan di situ jadi rebutan dua malaikat, iaitu malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Dua malaikat berebut nak ambil. Akhirnya kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Sebab apa? Sebab jarak yang ia lalui lebih jauh, dan kerana itu malaikat rahmat lebih berhak ke atas dirinya. Tempat dia buat dosa tu dengan tempat yang dia taubat tu, mana yang lebih hampir. Jadi dia mati tu, tempat tu lebih hampir dengan tempat dia nak pergi taubat. Tak ada nak buat amal soleh lagi, baru nak taubat. Jadi di situ dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat rahmat lebih berhak ke atas dirinya. Jadi iktibar daripada kisah ni, tak seharusnya bagi pelaku maksiat ini, walau sebesar mana dosa yang dia lakukan, jadi dia tak perlu berputus harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah tahu, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah lebih tahu hati dia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun segala macam jenis dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mana manusia yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap ampunkan dosa walau sebanyak mana, walau sebesar mana, maka dia mestilah memperbanyakkan istighfar. Istighfar ni minta ampun, mohon ampunan tanpa rasa jemu. Jadi mengikut dalil-dalil yang sahih, banyaklah ayat-ayat istighfar ataupun doa-doa yang boleh kita sebut. Antaranya astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Itu masyhur lah kita dah baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini doa biasa. Astaghfirullahalazim tu lepas salat kita dah baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tu, kalau tuan-tuan biasa baca mak surat memang ada. Jadi amalkanlah doa-doa yang biasa-biasa ni, yang makhthur, doa yang confirm daripada Nabi SAW. Amalkan, amalkan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi bila Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, kita ni lapang, tenang. Sebab kita ni dijadikan oleh Allah dalam keadaan yang keluh kesah. Khuliqal insanu khalu'a, dijadikan manusia ni keluh kesah. Ini sifat kita, sifat kita. Jadi untuk membuang perasaan-perasaan sebegini dan dengan cara kita istighfar, minta ampun, insya-Allah Allah SWT akan memberikan, menyampakkan rasa tenang, lapang dalam hati kita. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah yang Maha Agung, Zat yang tiada Tuhan selain Dia, Zat yang hidup dan yang berdiri kukuh, dan aku bertaubat kepadanya. Makna, ini makna yang tadi ya. Dan aku bertaubat kepadanya. Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami akan selalu taat dan berpegang teguh ke atas janji-Mu dan takut terhadap ancaman-Mu selagi aku mengikutinya. Kami berlindung dari segala kejahatan yang telah kami lakukan. Kami datang dengan penuh limpahan nikmat-Mu, dan juga kami datang bagi mengadukan segala dosa. Kerana itu ampunlah kami. Sungguhnya tiada yang dapat memberikan ampunan melainkan hanya Engkau ya Allah. Jadi inilah doa yang membuktikan menyesalnya kita di atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi orang yang menyesali dosa ni, berarti dia juga telah melatih diri dia bersifat tawadhu', rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyesal, maka tak bolehlah dia ulang balik dosa yang telah dia lakukan. Jadi memandangkan pentingnya penyesalan ini terhadap taubat seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Law 'alimtumul khataaya hatta tablugha as-samaa'a, thumma nadimtum lataballahu 'alaikum." Maknanya, jika kamu berbuat kesalahan sehingga sampai ke langit sekalipun, kemudian kamu menyesal, nescaya Allah terima taubat kamu. Jadi yakin bahawa banyak mana dosa tak akan diampunkan oleh Allah dengan syarat taubat sungguh-sungguh. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at kama yuzhibul ma'ul wasakh. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapus dosa dari perbuatan buruk, sebagaimana air yang fungsinya menghilangkan kekotoran. Cumanya orang yang taubat ni, dia kena ada dia punya flow dia. Pertama, kena istighfar. Keduanya, kena berhenti daripada perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiganya, kena menyesal terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Dipanggil an-nadam, menyesal. Kemudian dia kena berjanji tak ulang. Kemudian dia kena minta maaf kepada pihak yang berkaitan. Kalau kesalahan dia itu ada hubung kait dengan hak anak Adam. Dan yang seterusnya, terakhir, memperbanyakkan amal soleh. Sekaligus sebagai kafarah
dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Banyakkan amal soleh selepas daripada itu. Jadi ini adalah step atau langkah-langkah untuk kita melakukan taubat, dinamakan sebagai taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa ini malah nak mohon ampun lah, tak ada dosa ni. Cukup dengan kita katakan kita ada dosa, sebenarnya kita telah pun berdosa. Cukup dengan kita katakan hari ni aku tak ada dosa, dah dosa dah tu. Mana kita tahu kita tak buat dosa? Hati kita banyak dosa. Dosa tidak memanfaatkan masa, dosa. Sebab semua nikmat yang Allah beri berupa masa akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Takatsur yang terakhir kan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nanti pada hari kiamat terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kamu. Nikmat, bagai-bagai nikmat yang Allah bagi. Jadi salah guna nikmat dalam satu hari itu juga dosa. Jadi oleh kerana itu memang kita ni berdosa setiap hari. Kita adalah hamba yang berdosa setiap hari. Oleh kerana itu kita kena sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi orang yang bersih hati, bersih daripada dosa dan noda, dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini hadirin sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya khasnya dan juga tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.